Okey, ni pun ada yang baru juga. Okey, Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua. Okey, sebelum tu saya nak tanya, boleh nampak kan semua apa yang saya share kat skrin? Belum respon. Nampak ke tak nampak? Waalaikumsalam, boleh nampak cik. Okey. Okey, hari ni 21 Disember. Ini adalah chapter 4 untuk program CQI ya. Ini program CQI ni program untuk tingkatkan kefahaman awak lah sebelum awak menghadapi final nanti ya, ataupun penilaian alternatif. Okey, penilaian alternatif ni ialah penilaian alternatif ni kan, dia soalan dia macam final. Kita ada bahagian A, ada bahagian B. Cuma dia soalan dia tak sebanyak final lah. Bahagian A, awak bahagian 1 tu awak wajib jawab. Bahagian 2 tu ialah awak soalan pilihan. Bahagian B, bahagian A tu wajib, bahagian B tu soalan pilihan. Sama lah macam soalan final kan, awak kena pilih. Dan soalan dia dari segi pemarkahan pun soalan final lah, 25 markah satu soalan. Tapi bukanlah satu soalan tu direct 25 markah, maknanya dia ada pecahan. Soalan 1A, soalan 1B, soalan 1C kan. Jadi dia pecah kecil kan. Ada pun soalan final lah, ada yang 7 markah, ada yang 14 markah. Soalan kalau yang 5 markah, 4 markah tu pendek lah soalan tu jawapan dia. Kalau yang 14 markah, 16 markah tu soalan tu agak panjang. Lebih kurang macam soalan final lah kan. So sebab tu kita buat kelas ni untuk sebab kita ada masa 6 minggu sebelum kita start penilaian alternatif nanti, ataupun peperiksaan akhir lah lebih kurang lah. Cuma penilaian alternatif, dia panggil penilaian alternatif ni sebab kita laksanakan dia secara maya, secara online. Jadi sebab tu nama dia penilaian alternatif, kalau tak nama dia peperiksaan akhir, PA lah juga kan. Okey, so sebab tu nanti saya akan bincangkan soalan yang mirip pada soalan final. Kita bincangkan dan dari segi pemarkahan dia pun semualah berkaitan dengan soalan final lah lebih kurang. Bukan soalan final yang akan keluar nanti, bukan soalan penilaian tertentu yang keluar nanti, yang tu rahsia lah kan, mana boleh dedah kan. Okey, so chapter 4 ni ialah berkaitan dengan keapungan. Ini apa yang kita belajar lah dalam chapter 4. Saya ambil ya, buoyancy and stability ni. Buoyancy ni ialah keapungan dan juga stability. Ini yang kita belajar lah semasa chapter 4 itu, dah lama lah, iaitu tentang prinsip Archimedes. Dan saya dulu dalam kelas selalu ingatkan. Sekejap lah, tengok ada yang request lah. Kalau saya tak perasan, awak kena maklum lah kalau ada yang request. Okey. Kelas kita ni memanglah tak ramai sebab kita 4 kelas je kali tu kan. 30 orang kan yang datang. Kalau kelas syarah yang berkaitan dengan kod baru lah, BCC 30122 memang dah ramai lah. Attendance dia orang 80 orang, 100 orang. Lebih-lebih lagi pelajar semester 4 ni malas sikit. Makin nak grad ni makin malas pula. Makin rajin kan. Sepatutnya awak kena makin rajin. Sebabnya awak mesti nak kena capai target CPA yang tinggi lah kan. Awak pun dah semester 4, semester 5, ada satu semester lagi, semester 5. Lepas tu semester 6 nanti awak dah pergi praktikal kan. So sepatutnya awak kena cubalah untuk dapatkan pointer yang tinggi. Lebih-lebih lagi kelas online sekarang ni dah agak simple kan, tapi awak kena bagi fokus lah, bagi tumpuan, dan awak boleh jawab soalan. Cuma jangan menirulah atau kantoi. Memang confirm lah kantoi kan, sebab benda ni akan disimpan dalam data. Dia ada satu data yang akan disimpan semualah penilaian awak. Bukan penilaian alternatif saja, termasuklah assignment, tugasan yang kita dah buat semua tu. Dia punya evidence dia akan disimpan. Sebab tu saya minta dengan awak semua trigonometrik dan sebagainya. So saya harap tak adalah yang meniru. Okey.
So sepatutnya awak kena capai CPA yang tinggi lah kan. Paling-paling kurang pun kalau kita nak grad, make sure kita dapat 3.0 and above kan. Kalau kita grad dengan 2 point 2 point lebih ya, saya tengok ada lagi request. Kalau kita grad dengan 2 point something, sebenarnya masalah sebenarnya kita nak kerja nanti tak banyak pilihan. Lebih-lebih lagi sekarang ni awak tahu ramai yang menganggur sekarang ni kan. Kalau awak grad dengan 2.0 ataupun 3 point, dia below than 3.0, memang biasanya temuduga pun tak panggil. Zaman saya dulu kalau nak kerja government, zaman saya lah, sekarang ni saya tak pastilah. Kalau nak dipanggil temuduga pun paling kurang 3 point and above, 3.0 and above, baru layak dipanggil temuduga untuk government kan. Kalau GLC, government link company, paling kurang pun mesti 3.5 baru dipanggil. Kalau GLC ni syarikat-syarikat milik kerajaan macam PLAS kan, itu memang dia orang memang pentingkan pointer lah, gaji dia orang pun mahal. So awak di kesempatan yang ada ni cuba perbaiki awak punya CPA awak. Kalau boleh biarlah awak grad dengan 3.0. Kalau LI tak ada masalah. LI kebanyakannya memang 3 pointer boleh dapat kan. Itu satu subjek tu je kan. So subjek-subjek lain make sure awak dalam kesempatan masa yang ada ni, kita ada berapa minggu lagi, 2 minggu lagi kan, awak belajarlah. Kalau tak faham boleh rujuk dengan lecturer saya ke ataupun mana-mana lecturer yang awak nak rujuk pun boleh kan. Lecturer yang mengajar subjek ni ada 3-4 orang, awak boleh rujuk dengan dia orang juga. Dia orang pun awak attend kelas CQI dia orang, awak kenal dia orang kan, so awak boleh rujuk juga dengan dia orang. Okey, so saya balik pada ni, prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes ni ialah tentang keapungan, apa yang saya cerita sebelum-sebelum lah. Dan apa yang kita belajar dalam chapter ni semuanya adalah berkaitan dengan prinsip Archimedes. Okey, so sebelum kita pergi pada soalan final, saya akan tunjuk dulu sebagai set induksi dan kita tengok dulu formula-formula apa yang kita belajar di dalam chapter ni. Tak banyak, 25 page lebih kurang. So ni Archimedes, dia lahir pada tahun bila-bila, semua ni awak bacalah, nota dan nota saya semua dah ada. So kalau awak nak cari nota-nota semua, saya ada dalam saya punya drive, saya ada bagi awak kan, Google Drive. Yang tu awak boleh ambil kat situ lah, nota ke, nota kuliah ke, nota yang kuliah note yang saya buat tu pakai PDF, pakai pen juga, semua saya masukkan dalam tu lah. Dan juga buku-buku rujukan, ada banyak buku rujukan daripada luar negara yang saya masukkan dalam saya punya tu, awak boleh baca lah. Saya pun baca, so awak baca lah. Dan kalau awak baca ada kelebihan dia, sebab soalan-soalan kebanyakan datang daripada situ. Kita ambil bentuk soalan lah, bukan soalan sendiri macam tu, tapi lebih kurang macam tu. Okey, ini adalah tentang keapungan. Dia adalah kesinambungan daripada yang kita belajar dalam hydrostatic force. Okey, cuma beza dia kat sini ialah dia berkaitan dengan daya tujah. Sebelum ni pun kita belajar objek yang terendam kan, objek yang terendam dalam air dan ada satu daya pada objek. Daya yang kita belajar itu daya dari sisi, betul tak? Contohnya kalau objek ni segi 4 lah misalnya kata, segi 4 yang terendam. Sebelum ni kita belajar, saya lukis lah bagi nampak sikit. Nak bezakan apa yang kita belajar dalam chapter 3 dengan apa yang kita belajar dalam chapter 5. Dia lebih kurang sama je. Okey, contoh dia, kopi ni. Okey,
Saya nak tunjuk perbezaan apa yang kita belajar dalam chapter yang sebelum ni. Okey, misal kata ni adalah air dalam tangki. Tangki. Ini paras air dia. Okey. Apa yang kita belajar pada hari ini ialah di mana dia open channel, dia satu sistem saluran yang terbuka, dia open. Di mana di bawah tekanan atmosfera sama dengan kosong. Sama. Chapter 4 dan chapter 5 ni sama. Di mana tekanan yang wujud kat sini ialah tekanan atmosfera. Okey. Ini masih sama lagi. Tekanan atmosfera sama dengan kosong. Ini ialah mengikut tekanan mutlak. Tekanan toluk, sorry. Tekanan toluk, tekanan atmosfera sama kosong. Di paras ni. Okey, kalau ada objek yang terendam, saya kata ni adalah objek yang tenggelam dalam air. Kan? Saya cantik sikit lah. Ni air ni air, ni objek yang terendam dalam air. Okey. So yang kita belajar sebelum ni ialah daya hidrostatik. Di mana daya hidrostatik ni dia biasa kita belajar sebelum ni dia bertindak sudah tak nampak pula. Okey. Dia bertindak di sisi. Betul tak? Di sisi ya. Dan satu lagi daya yang bertindak disebabkan oleh daripada atas. Dan satu daya yang bertindak di sisi, satu lagi daya ataupun tekanan yang bertindak dekat sini lah. Samalah daya tekanan ni. Cuma bezanya daya per unit lebar, per unit luas dia akan jadi tekanan. Sama je, formula yang kita pakai ialah P sama dengan F bagi A kan, daya per unit luas. Okey, so kat sini pula kita belajar ini adalah hydrostatic force lah. E sama dengan rho GH. Rho GH. Tetapi apa yang kita belajar hari ni, beza dia ialah pada objek yang sama juga ada satu daya lagi yang bertindak daripada atas ke bawah. Daya ni ialah daya keapungan. Ini yang kita belajar pada hari ni, iaitu daya yang bertindak daripada bawah ke atas, iaitu kita namakan dia sebagai daya keapungan. Buoyancy. Buoyancy ni simbol yang kita pakai. Kalau yang ni kita akan pakai simbol dia, kalau daya kita pakai simbol dia ialah F boleh, awak boleh pakai. Awak tengok banyaklah buku daripada overseas dia orang pakai F juga. Ada pakai FB kan? FB. Ada pakai FB. Macam Facebook pula. FB. Dan ada juga setengah buku dia orang pakai B saja. Kan? Pakai B je. Macam panggilan awak panggil bapak awak lah B. Kan? Pakai B je. Ada juga buku yang pakai B. Ada buku pakai FB yang keliru sama je. Okey, dan daya yang bertindak ke atas ni, ini biasanya kita pakai dia sebagai W atau berat sendiri. W sama lah. Kalau kita pakai F pun boleh juga. W pun F ni sama je. F ke W ke sama je kan. W sama dengan mg. Ni. Kalau awak kira F ni sama dengan mg bagi A kan. Sebelum ni saya ajar mg bagi A dapatlah tekanan. So W ni mg. Ataupun awak boleh pakai F juga. Tak kisah. Cuma dalam chapter ni kita mempertimbangkan dua jenis daya je. Daya daripada atas
daya daripada bawah. Yang ni kita tak usik pun dia dalam chapter 4. Okey. Yang menentukan objek ni terapung atau tenggelam ialah nilai W dan juga nilai B dia. Kalau nilai B ni lagi besar, maka dia akan terapung lah. Kalau W lagi besar, dia akan semakin tenggelam. So, kat sini ini adalah asas pada Archimedes. Okey. Apa yang Archimedes sebut ialah tentang dua benda ni je. Okey. So, kalau nilai W ni lebih besar, maka objek ni nak panah dia jadi lagi besar, maka objek ni akan semakin tenggelam lah. Kalau nilai daya keapungan dia, B dia lebih besar, maka objek ni dia mungkin akan terapung hingga mungkin dia separa tenggelam ataupun dia tenggelam penuh ke. Yang tu pun kita akan tengok lah kes-kes dia. Okey, kita balik pada nota. Apa yang Archimedes cakap? Apa yang Archimedes ini adalah apa yang Archimedes cakap. Di mana daya tujah ni daya yang bertindakkan tadi, daya keapungan ataupun kita sebut sebagai daya tujah. Sama juga dengan berat isi padu bendali yang teranjak. Iaitu bendali yang teranjak ni ialah berat isi padu bendali yang teranjak ni. Dia punya isi padu dia. Isi padu dia kita timbang dapatlah berat. Kan isi padu dia ni. Kalau kita timbang, kita boleh dapatlah berat dia kan. Sebabnya saya selalu beritahu awak, isi padu ni kan, kalau 1 liter sama dengan 1 kilogram. Percaya awak boleh timbang. 1 liter sama dengan 1 kilogram. Tolak dengan berat bekas, awak boleh dapatlah 1 kilogram. Ni apa yang lecturer saya cakap lah masa zaman saya belajar dulu. Lepas tu saya Google juga. Zaman dulu pun dah ada Google zaman saya. Zaman saya belajar dulu bukannya zaman piramidi. Zaman saya belajar dulu di universiti, saya grad tahun 2006. 40 tahun yang lalu. Okey. So, itu apa yang Archimedes cakap, iaitu berat isi padu dia ni. Isi padu dia awak ditimbang dapatlah berat dia. Itulah erti kata mudah. Ataupun dia ada guna formula, boleh guna formula. Nanti saya tunjukkan. Dan adalah sama dengan ni. Daya daya tujah ataupun daya keapungan dia. Sama je. Itu yang apa yang Archimedes cakap. Dan ini merupakan prinsip dalam bab ni. Ini perkataan ni lah yang paling penting sekali dalam chapter 4. So saya suka kalau masa menjawab soalan kan, awak tulis ayat ni. Saya suka kalau pelajar tulis ayat ni. Saya akan bagi markah lah. Sebab ini adalah apa yang Archimedes sebut, yang menjadi asas kepada apa yang kita belajar dalam chapter 4. Okey. So daya tujah ni, berat dia, berat dalam unit kilogram. Jadi kita ni jisim dia, kita nak dapat berat. So jisim darat dengan 9.81, kita dapatlah berapa. Kan? Kita nak tahu, contohnya objek ni, kita nak tahu berapa daya tujah ni, F ni. So kita kena tahu berapa nilai W dia. W dia ialah berat dia kalau 1 kilo, misalnya kata 1 kilo. Berat dia 1 kilo, darat dengan 9.81. So itulah dia punya unit Newton dia, iaitu 9.81 Newton. So yang ni pun pelajar jangan selalu keliru ni dalam final. 2.59 kg, dia darat dengan pecutan graviti, dia bagi jawapan 25.41 kN. Salah lah. Dia sepatutnya kilogram, darat 9.81, jawapan dia adalah unit Newton, bukan kilonewton. Kan? Jadi jawapan dia tu lari 1000. Itu masalah, menyebabkan jawapan akhir dia semua salah. Bila dia kira, dia tulis ni 25.41 kN. Salah. So awak kena perhatikan betul. Kalau dia dalam unit kilogram, kalau dia dalam unit gram, kena convert dulu dalam kilogram. Bagi 1000 dapat unit kilogram. Bisa kata 2.59, baru darat dengan 9.81. So akhir jawapan dia ialah dalam unit Newton. Kalau awak nak convert dalam kilonewton, awak kena
bahagi dengan 1000, barulah awak boleh tulis dalam jawapan kilonewton. Kalau jawapan ni ialah 0.025. 0.025 kilonewton baru tu. Kalau tulis 25 kilonewton, salah lah. Okey. Suatu jasad tenggelam, separuh tenggelam. Ini dia punya ni. Ini pun sama apa yang Cibili sebut juga. Daya graviti yang bertindak ke bawah sama dengan berat jasad W. Daya tujah yang dikenakan oleh berdalih yang bertindak ke atas. Okey, apa yang dia cakap sini, daya graviti bertindak ke bawah sama dengan berat jasad ni ialah apa yang saya lukis ni. Ni berat jasad samalah dengan daya graviti yang bertindak ke bawah. Macam kita lah kan. Kita ni nak tahu berapa daya graviti kita kan. Kita nak tahu berapa nilai graviti kita, iaitu kita darab dengan 9.81. Berat badan kita darab dengan 9.81. Kita dapatlah berapa daya graviti kita. Kalau misal kata kita jatuh daripada tingkat 2. Kan, nak tahu berapa graviti kita, kita perlu darab dengan 9.81. Okey. Kalau pecutan graviti itu ialah nilai perubahan hal laju. Kalau pecutan graviti nilai perubahan hal laju. Kan? Sebab tu kalau awak tengok seseorang, ni sebagai ceritalah kat awak, saya kata bangunan tu tinggi. Mungkin bangunan ni ketinggian dia lebih kurang dalam, saya katalah kan, 100 meter ketinggian dia. Ketinggian dia lebih kurang dalam 100 meter. Saya kata. Dan dia jatuh, orang ni, dia berdiri kat sini, dia jatuh pada bangunan 100 meter. Disebabkan perubahan hal laju dia, perubahan hal laju dekat sini, sebelum dia jatuh, dan sebelum dia jatuh, hal laju dia, saya kata V1 lah. V1, maksud ke atas ni ialah kosong lah kan. Kosong. Sebab dia belum jatuh lagi. Tetapi apabila dia jatuh ke bawah, kan, berapa dia punya hal laju dia. Itu yang apabila ni kita boleh pakai ni, iaitu pecutan graviti dia ialah setiap saat. Pada setiap saat akan berlaku peningkatan 9.81. Itu yang dimasukkan dengan pecutan graviti. Akan berlaku peningkatan sebanyak 9.81. Ini adalah pecutan. So kat sini itu yang menyebabkan kalau bangunan tu makin tinggi, menyebabkan dia jatuh makin laju lah. Sebab dia ambil kira faktor sesarang. Kan? Sesarang bagi dengan masa. So sebab tu awak tengok orang yang jatuh daripada bangunan tinggi ni pecah lah kan. Kalau setakat bangunan 2 tingkat je tak ada apa lah kan. Biasalah kan, zaman saya muda tu saya boleh lompat je daripada tingkat 2 terjun ke bawah, tak ada masalah pun. Tapi kalau sampai itu baru ketinggian lebih kurang 2.53 meter. Kalau sampai 30 meter memang ada masalah lah. Okey, sekejap tengok ada yang request tak? Kalau saya tak perasan ada yang request, awak kena maklumkan pada saya. Okey, kita sambung balik. Okey. Ini apa yang saya beritahu tadi. Jika daya graviti ni adalah daya yang bertindak ke bawah, lebih besar daripada daya tujah, maka jasad akan tenggelam. Jika daya graviti lebih kecil daripada tujah, maka jasad akan terapung. Ini pun awak kena tahu juga. Banyak soalan dia akan tanya sama ada jasad ni seimbang ke tak seimbang. Dalam ini adalah dalam chapter 4. Dan dia akan tanya awak, jasad ni seimbang ke tak seimbang. Dan ni saya akan tunjukkan dalam contoh nanti. Jangan risau, jadi saya tunjuk. Kita nak tentukan sama ada dia seimbang ke, dia tenggelam ke, dia separuh tenggelam ke, ialah melalui pengiraan. Jadi saya tunjuk. Okey. Pusat tindakan tujah ini disebut sebagai pusat keapungan. Satu lagi yang perlu saya tekankan dekat sini.
apa yang disebut sebagai pusat keapungan dan apa yang disebut sebagai pusat jasad. Okey, kalau dalam objek, saya lukis balik. Ini objek yang saya senang tunjuk macam kis sampah lah ataupun perahu. Para tenggelam. Okey, ini objek dia. Padang ni. Okey, dia terapung. Okey, saya kata dia terapung lah. Ni garisan putus-putus lah. Ini menunjukkan paras air. Okey. So dekat sini dia punya water level dia. Water level. Paras air. Okey. Ini macam perahu lah kan. Kalau kita nak tahu pusat jasad lah. Titik G. Okey. Tak apa. Ini lukisan dia. Kita bagikan dia dulu. Dia jasad apa semua ni, dia punya daya dia sebenarnya kita anggap dia pada satu titik saja. Titik tengah lah bisa kata. Okey. Ini titik tengah dia. Kalau kita nak tahu pusat jasad, mana-mana jasad pun, macam kita, badan kita kan, pusat kita berada di tengah jasad. Pusat kita kan, berada di tengah juga kan, badan kita. Sama juga mana-mana objek, pusat dia. Okey, lukisan ni tak apa sama. Okey, tak apa. Patut kena buat macam ni dulu. Okey, dan kita beranggapan bahawa daya-daya yang bertindak ni hanyalah pada satu titik. Okey, lebih kurang ni Okey, kita gerakkan dia sikit. Berada di tengah-tengah. Okey, dan di tengah-tengah ni tengah-tengah ni, ini ialah tengah-tengah ni, nilai dia adalah, ini adalah G, pusat jasad G. Ataupun sebelum ni kita pakai juga S kan, sentrod. G ke S ke samalah, sentrod. Dia adalah pusat G. Okey. Dan pada paras air ni, tengah-tengah juga paras air, ini ialah O. Alhamdulillah. Ini adalah O. Okey. Ni ramai student ni asyik lupa ni kan. Saya kena remind juga. O. Okey. O. Ini adalah G. Dan pada paras dia tenggelam, okey, pada titik tengah tu, titik tengah ni, ini adalah B. Titik B, titik keapungan dia. Titik tengah keapungan, B. Ini yang kita akan belajar nanti untuk dapatkan OG, OB, dan ada satu lagi titik, iaitu titik moment. Titik moment dia, iaitu titik putaran dia, kat mana dia berlaku putaran ni. Ini kita tak tahulah, kita kena buat pengiraan. Sama ada kat mana titik ni berada. Dan ini dinamakan adalah pusat jari. Yang ni adalah titik M. Ini kita kena kenal lah, titik-titik ni kita kena kenal sebelum kita belajar. Dan daripada kedalaman dia ni, ruang yang tenggelam, sebelum kita jawab soalan kita kena kenal titik-titik ni berada di mana, simbol-simbol dia, istilah-istilah dia, kat mana dia berada. Kita boleh jawab soalan. Okey, so
kedalaman ni biasa kita pakai hash, betul tak? Itu untuk kita kira daya. Tapi sekarang ni kalau kita nak kira titik-titik keapungan dia, jasad dia apa semua ni, ini biasanya kita pakai D. D stand for depth. Kedalaman, depth. Ini yang disebut ni D. Okey. So nilai-nilai ni penting bagi kes separuh tenggelam. Okey, pergi pada nota. Okey, ini hukum keapungan. Yang ni pun awak kena belajar juga. Kena tahu apa itu hukum keapungan. Suatu jasad yang terendam dalam suatu bendali akan menimbulkan daya sama besar dengan berat bendali yang disesatkan. Okey, ini adalah apa yang Action disebut. Suatu jasad yang tadi sama dengan berat bendali yang disesatkan. Dia selalu guna istilah berat bendali yang disesatkan. Student pun kadang-kadang tak faham apa dia bendali disesatkan, berat bendali yang teranjak ni. Macam saya sebut tadilah kan. Berat bendali, macam lukisan saya tadi, inilah. Dia punya berat bendali ni. Berat isi padu dia. Berapa isi padu dia, kita timbang dapatlah berat isi padu. Okey. Ataupun ada kes swimming pool. Saya kata ni kolam. Kolam yang, saya kata kolam budak-budak lah kan. Kolam yang budak-budak tu, yang selalu orang letak depan rumah. Tiba-tiba ada seorang budak gemuk ni, dia lompat masuk dalam kolam. Menyebabkan air pun terkucik keluar. Kan? Air yang keluar. Ataupun paras air ni meningkat. Tiba-tiba air ni meningkat sehingga limpah. Tapi tak keluar lah. So berapa, nak tahu berapa di berat dia, ialah ni isi padu ni. Isi padu yang dia meningkat. Itulah yang dikatakan sebagai isi padu bendali yang teranjak. Berat ni ialah apabila kita timbang dapatlah berat dia. Okey. Suatu jasad terapung akan menyelesaikan sejumlah bendali seberat jasad itu sendiri. Ini sama juga. Daya keapungan selalu bertindak ke arah memegak, bertindak melalui pusat tekanan bendali yang disesatkan. Yang ni yang saya lukis tadi, iaitu pada strik satu line. Okey. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh gambar rajah. Yang ni saya lukis tadi, jasad dalam keadaan keseimbangan statik. Kenapa dia statik? Sebab nilai G dengan nilai B dia pada nilai dia adalah positif. Yang ni kita tunjukkan melalui pengiraan nanti. Dan kenapa dia tidak statik? Apabila nilai dia negatif. Atau bila dia berada di bawah. So dia dapat negatif lah. Kan? Okey, berat jasad W sama dengan daya tujah. Okey, berat jasad ni sama dengan daya tujah. Ini sama juga dengan apa yang Cimidi sebut. Tapi dia bagi dalam bentuk formula. Sama je lah. Ini pun sama je sebenarnya ni. Nanti kita tunjukkan pada awak. Contoh pengiraan baru boleh nampak lah. Okey. So ni semua saya tak nak bincang. Okey, formula. Ini adalah formula daya tujah R. Daya tujah ni berlaku di mana? Daya tujah ni ada setengah buku pakai R, ada setengah pakai F, ada setengah pakai FB. Dan sama je, iaitu daya yang bertindak daripada bawah ke atas. Cik ada. Ini formula dia, iaitu daya yang bertindak daripada bawah ke atas, menyebabkan objek ni terapung. Daya ni lah yang menyebabkan objek ni terapung. Formula dia rho G darab dengan V. Okey. Dan seterusnya, ini contoh ni tak bincang, kita bincang contoh soalan final ya. Okey, seterusnya keseimbangan jasad tenggelam dan separa. Okey. Nilai B berada di bawah, berada di atas G ya. Dia menghasilkan momen pemulihan, iaitu dia kembali ke bentuk asal. Ini yang contoh saya beritahu awak dalam kuliah kita. Seperti mana kalau kita tengok kapal perang. Apabila dia di lambung ombak, kan, dalam keadaan dia macam ni, dan apabila dia berlaku di lambung ombak, dia mungkin akan sengit sikit. Kapal selam ke tak kira lah kan. Dan dia akan kembali ke bentuk asal dia macam ni. Ini yang dinamakan sebagai momen pemulihan.
Ini adalah kes tenggelam. Jasad yang tenggelam. Nilai B dia akan berada di atas lah kan. Atas daripada G. Ataupun kalau B berada di titik G, kita tengok. Kalau B ni berada di bawah G, macam ni, dia akan menghasilkan moment pembalikan. Dia akan terbalik. Dan ada satu lagi di mana G berada betul-betul di atas B, dia akan berpusing-pusing. Dan dia tidak menghasilkan keseimbangan. Dia jadi macam bola lah kan. Okey. Seterusnya keseimbangan statik. Saya laju lah sebab kita dah belajar semua ni. Ini yang kita lukis tadi. Nilai dia. Okey, GM ni adalah ketinggian pusat meta yang saya sebut tadi. GM ni ialah jarak di antara M dengan G. G ni, sini G. Ni adalah yang disebut sebagai ketinggian pusat meta. Okey, ini adalah formula-formula yang akan kita guna pakai. Iaitu macam mana dapatkan MB. Lepas tu formula I, ni adalah formula moment inertia dan formula V. V ni adalah formula bagi volume. Kalau objek dia bagi bentuk segi empat macam ni, senang lah kan. Panjang, tinggi, panjang, darat lebar. Panjang dia, darat lebar, darat tinggi. Kan, senang lah. Moment inertia ni pun awak kena ada formula-formula dia. Ada dalam chapter, awak boleh tengok nota dalam chapter 3. Ataupun awak boleh search Google. Saya ada, kalau awak tengok dalam kita punya ni, saya ada masukkan nota, anda tengok, dalam kita punya tim ni, iaitu formula bagi isi padu. Ini adalah isi padu segi empat, apa formula yang kita pakai dan ada contoh dah sikit. Okey. Dan kita tengoklah apa formula-formula yang kita pakai, kes-kes yang macam ni lah, objek-objek. Okey. Dan ini adalah formula bagi dapatkan GM. GM ni ialah MB tolak dengan BG. Dan kalau awak ingat dalam kuliah saya menekankan awak konsep di mana awak guna formula based on gambar rajah. Kalau awak masih ingat lah. Maknanya awak tak perlu hafal. Sebab kita kalau banyak-banyak sangat kita nak hafal pun jadi masalah juga. Okey, ni adalah momen pemulihan. Jadi kita akan sentuh juga. Okey, apabila M terletak di atas G, maka GM bernilai negatif. Bila M ni terletak di atas G, maka GM bernilai positif. Yang ni yang biasa berlaku lah. M ni berada di atas G, maka dia nilai positif. Maka jasad ni dikatakan seimbang. Okay, stable. Dan istilah bahasa Inggeris dia panggil stable. Jasad ni stable. Okay. Dan sekiranya M terletak di bawah, maka nilai negatif lah. Iaitu jasad ni dikatakan tidak stabil. Tidak. Dia, ini yang perlu awak kena faham. Banyak soalan dia akan tanya sama ada jasad tu stabil ke tak stabil. So macam mana dapat dia ialah melalui pengiraan lah. Sama ada kalau kita kira GM dia positif maka dia stabil lah. Kalau kita kira dia negatif maka dia tidak stabil. Ataupun kita boleh lihat pada gambar rajah ni. Kalau M ni terletak di atas G maka dia adalah stabil, positif. Positif ni menunjukkan bahawa jasad ni adalah stabil. Dan kalau nilai negatif maka dia ni tidak stabil lah. So ada dua kaedah penentuan, sama ada berdasarkan kaedah pengiraan formula ni GM ataupun melalui kaedah gambar rajah. Kaedah gambar rajah ni student selalu keliru. Jadi awak guna formula lah. Okey. Dan ni adalah keseimbangan neutral di mana titik G dengan M ni dia pada satu titik yang sama. So dia dikatakan bahawa objek ni dia macam bola, dia pusing-pusing. Ini dinamakan keseimbangan neutral.
Tak adalah kapal yang macam ni Kapal dia tak ada macam ni. Kapal ni dia mesti direka bentuk di mana dia adalah keseimbangan yang stabil ataupun dia stable, dia mesti stable. Sebab tu direka bentuk kapal tu bentuk dia besar ke atas, bawah kat kecil dia, di bawah dia kecil. Dia untuk reka bentuk kapal itu sendiri yang menghasilkan keseimbangan yang stabil atau stable. Kalau awak nak lebih lanjut lagi, awak boleh baca buku-buku rujukan yang saya lampirkan. Ada banyaklah cerita tentang kestabilan kapal dan sebagainya. Okey. Dan ini semua tak penting ini salah satunya. Ketinggian pusat meta, ini formula dia. Sama ada tambah atau tolak ni bergantung pada gambar rajah yang kita pakai. Ni di mana MB ni, kalau tengok sini GM sama dengan MB tolak dengan BG. Ini formula ni lari sikit. Kita letak kat bawah dia. Okey. Ataupun awak boleh juga pakai formula ni. GM sama dengan MB tolak dengan BG ataupun dia tambah dengan BG. Dia bergantung kepada nilai dia lah. Okey. Kalau kes yang macam ni, kalau tengok gambar rajah macam ni, GM sama dengan MB tolak dengan GB, dapatlah MG tu lah. Kalau kes yang macam ni, so formula dia akan jadi tolak lah kan. So dia tengok pada gambar rajah dia. Okey. Ini angkat sikit, bagi tinggi sikit. Okey. Dan saya zoom tunjuk ke awak. Okey, awak tengok ni Kita nak dapatkan G ni, titik G sini. GM ni ialah hasil tolak MB ni keseluruhan sepanjang ke B ni, MB. Kita mesti tolak dengan yang kecil ni, betul tak? Yang kecil ni adalah GB ataupun BG, GB. Tolak yang kecil ni, maka kita dapatlah MG ni, GM. Maka kita dapatlah GM ni. So untuk kes gambar rajah ni, kita pakai negatif. Okey, dan ada juga kes yang mana kita pakai positif apabila dia berada di bawah. M ni berada di bawah G. Okey, so dia bergantung pada kes ataupun dia bergantung pada gambar rajah kita. Sebab tu penting kalau kita belajar engineering. Gambar rajah tu penting. Sebab tu engineer ni dia kena melukis. Dan sama juga student projek saya suruh lukis. Kalau yang buat projek inovasi lah, sebab projek saya sekarang ni dia buat research. Kalau buat inovasi saya memang suruh lukis lah. Sebab engineer mesti kena familiar dengan design. Sama juga kita kalau kita nak design. Pengalaman saya sebelum ni daripada konsultan. Kalau saya nak design, tak ada yang masuk. Kalau saya nak design, kalau saya nak design structure, saya mesti kena dapatkan plan daripada architecture. Plan architecture dibagi pada saya mesti kena study dia paling kurang 1 minggu. Study plan architecture. Baru saya boleh start buat design structure. Sebenarnya arkitek ni dia ada 3D punya tau. Untuk kita nampak gambaran sebenar bangunan. Tapi arkitek biasa dia tak tunjuk kat kita yang 3D tu. Yang tu dia tunjuk kat dia tunjuk dekat klien dia. Kat developer, wakil daripada developer ataupun owner. Dia tunjuklah yang 3D. Sebab owner kalau tunjuk yang AutoCAD dia tak nampak lah kan. Owner dia nak tengok 3D. Gambar rajah bangunan tu boleh pusing-pusing lagi. Diorang pakai macam-macam. Diorang pakai 3D Max, diorang pakai SketchUp. Banyaklah software-software daripada overseas. Banyak arkitek daripada overseas ni dia pakai software daripada overseas. Waktu diorang belajar. Canggih lah dia punya random dia semua nampak macam real bangunan. Okay. So apabila arkitek ni dia akan serah dia punya drawing dia pada engineer dalam bentuk 2 dimensi. Dia tak bagi bentuk 3D ni, dia bagi dalam bentuk 2 dimensi. Dan sebab tak tahulah kita terpelihara ke apa semua.
Sebab dulu saya pernah minta, dia orang tak bagi. Dia orang bagi saya dalam bentuk AutoCAD. Dan bila saya tengok AutoCAD ni, saya tak boleh tu design. Saya mesti kena study dulu. Kalau bangunan tu tinggi, lagi susah lah. Kalau bangunan 2 tingkat, mungkin satu hari je kita study, kita dah boleh nampak lah bangunan sebenarnya macam mana, ketinggian dia kan. Ya, itu kita kena lihat dia dari sudut 3D, baru boleh dikatakan kita faham. Iaitu walaupun kita nampak dia dalam bentuk dua dimensi, tetapi kita mesti memahami dia sehingga kita nampak dia dalam bentuk 3D. Macam mana bangunan ni, ketinggian dia. Sebab saya pernah terlibat dengan satu lukisan drawing banglo, yang design banglo. Saya silap beam. Sebab beam tu sebenarnya dia ada angle. Beam tu dia sudut. Dia beam dia tu bukan straight macam ni. Beam dia tu naik sikit. Dan untuk kes dia ada kawasan koridor tepi. Beam dia tinggi macam ni. Menyebabkan saya punya design salah. Tak ada siapa perasan. Perasan apabila waktu construction. Waktu tengah buat baru perasan. Salah ni lukisan engineer. Sepatutnya beam tu macam ni. Kan? Jadi sebab masa tu saya pun fresh graduate, tak apa-apa nak faham. So sebab tu kita kena belajar tentang lukisan dan kita kena memahami lukisan. Barulah kita boleh nampak. Barulah kita boleh start untuk kerja-kerja design. Okay. Balik semula. Okay, contoh-contoh ni semua saya dah bincang dalam kelas, jadi tak bincang lagi ya. Okay, sama juga formula ni ya, OB apa semua ni, saya selalu ingatkan bahawa benda ni sebenarnya bukanlah formula yang perlu kita hafal, tapi dia depend on gambar rajah. Kalau OB, memanglah D bahagi 2 kan. OB, formula dia ialah D bahagi 2 kan. O ke B, iaitu D bahagi 2. Kalau awak tengok kat sini pun, bila dia garis tengah-tengah macam ni, menunjukkan bahawa berlaku pembahagian, 2 bahagian lah. So, kalau nilai D ni, sini ke sini D, bahagi 2 dapatlah OB. Secara logik dia lah kan. Walaupun dia tak state sebagai formula, tapi secara logik dia, OB ni ialah D bahagi dengan 2. Begitu juga dengan G ni. Kalau tengah ke G ni, ialah T, tinggi ada T bahagi dengan 2, dapatlah sini ke G. Kan? Apabila kita tolak dengan yang bawah ni, seolah-olah sama dengan O ke G, sama dengan T bahagi dengan 2. Itu yang apa yang disebut dalam ni. Benda ni kita dah bincang itu. Awak boleh tengok balik nota kuliah saya. Yang ni salah sikit ya, pengiraan dia. Awak boleh tengok yang nota kuliah saya lah. Okey, ni formula dia. Dan selain daripada tu, ada formula lain, iaitu formula bagi GM. Okey. Ini apa yang akan kita belajar dalam chapter 4. Okey, itu sebagai set induksi, 1 jam set induksi. Ini adalah formula-formula yang akan kita sentuh nanti. OB ke, OG ke, nanti kita akan tunjukkan dalam bentuk pengiraan. Okey. So, masuk soalan 1. Okey, sebelum tu saya nak advise sekejap lah, 5 minit. Dan kita akan, sebab saya nak ke toilet, jadi kita akan sambung balik.
Okey. Ada lagi kan semua? Tolong respon. Boleh dengar ke apa ke, senyap ni saya pun tak tahu. Ada. Ada ke? Terima kasih sebab respon. Okay, macam mana nak download attendance? Boleh tak siapa ajar saya? Saya tak tahu macam mana nak download attendance. Ambil kau dah. Kau tahu tak lecturer awak biasa buat macam mana? Awak nampak? Kau mesti dah ada tak kat sini? Kau mesti dah ada error ni. Tak keluar kat sini, tak keluar pula. Makin kekurangan 25 orang, minggu lepas 30. Sekedah ada ni. Mana? Nak download attendance tak reti saya. Okeylah, biarlah. Okey, kita sambung. Okey, ini soalan bentuk soalan final. Soalan nombor 1. 14 markah ni. 14 markah ni soalan. Di mana dia bagi awak blok yang mana dia terapung fluid ni terapung. Blok kayu yang terapung dengan yang mana blok ni iaitu dia punya specific gravity in water, air ni specific gravity 0.6. Saiz blok diberi 2 meter. Kalau dia bagi awak, misal kata dia tak bagi lebar ke, tinggi ke, panjang ke, dia tak bagi awak kan, dia bagi 2/4/1. Misal katalah kan, soalan bagi the size of block is 2/4/1. So awak kena tahu 2 ni yang mula-mula ni apa? Dia adalah panjang, darab lebar, darab tinggi. Biasanya lah kan. Ini sebab dia dah bagi 2 meter lebar dan 4 meter panjang. Tapi kalau dia tak bagi macam ni, dia bagi 2/4/1. Maknanya panjang, darab lebar, darab tinggi. Itu formula yang asal dia lah. Panjang. Maknanya kat situ dia jadi 4/2/1 lah. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Itu yang kebiasaan. Okey. Tapi kalau soalan dah bagi 2 meter lebar, tapi kalau misal kata awak tersilap, tak apalah. Saya maki paper waktu tu saya akan check kan. Mungkin awak tersilap, dia tak bagi tahu. Macam ni kalau bagi tahu 1 meter tinggi, tak apalah kan. Okey, dia suruh carikan ketinggian pusat meta. So, soalan ni kalau awak tengok, ini dia punya, dia keluarkan balik maklumat yang diberi, iaitu specific gravity bagi air. Dia punya lebar dia 2 meter. Dia punya depth, ni bukan depth lah, ni adalah height dia. Dia punya ketinggian objek, bukan depth. Kalau depth ni ialah D ni, depth 1 meter. Silap ni. Length, panjang dia ialah 4 meter. Ni long dia 4 meter long. Length dia ialah 4 meter, samalah long ke length. Dan juga specific gravity. Specific gravity ni, specific gravity ni adalah specific gravity bagi blok, bukan bagi air, dia bagi blok. Lepas tu dia terapung. Kalau tengok air dia ialah 1000 kan, air biasa 1000. 0.36, so awak dapatkan ketumpatan dia macam mana, iaitu darab dengan 1000. Dapatlah ketumpatan dia. Formula dia ialah specific gravity ni adalah ketumpatan disebut sebagai ketumpatan bandingan. Sama lah, ketumpatan bandingan ke, ketumpatan nisbi ke.
graviti tertentu ke sama je. Spesifik graviti ni sama dengan ketempatan bandingan 0.76. So formula dia ialah ketempatan bandingan sama juga dengan rho bahan bahagi rho air. Chapter 1 kan, belajar rho bahan, rho air. Rho air ni adalah 1000 kg per meter padu ni adalah ketempatan air. Darab dengan spesifik graviti dapatlah berapa rho bahan dia. So rho bahan dia ialah 760 kg per meter padu. Awak perlu tunjukkan pengiraan ni. Sudah ramai tak tunjuk ni. Turut-turut je masuk tu dalam formula. Turut-turut dia tengok je 0.6, dia tu bagi 760. Later awak tunjukkan supaya dapat satu markah lah. Ataupun dua markah. Satu atau dua markah. Satu jawapan untuk formula, satu markah lagi untuk jawapan. So awak akan dapat satu atau dua markah. Banyak lah kan. Markah keseluruhan pun 14 je. So isi padu blok, isi padu jasad dia ialah 2/4/1. Iaitu satu ni ketinggian, 2 ni lebar dia, 4 ni panjang dia. So oleh awak dapatlah 8 meter padu. So dapat lagi markah. Ini adalah apa yang Archimedes sebut. Apa yang Archimedes sebut iaitu ni dia. Berat jasad sama dengan daya tujah. Berat jasad sama dengan daya tujah. Ini adalah apa yang Archimedes sebut. Berat jasad sama daya tujah atau daya tujah sama dengan berat isi padu berdali yang teranjak. Okey. So rho GV untuk jasad ni, berat jasad sama dengan daya tujah. Daya tujah dia adalah rho GV macam ni. Daya tujah dia adalah rho GV sama dengan berat isi padu yang teranjak. Ini sama je. So kat sini rho dia adalah 760 yang kita cari ni, 760. Darab G 9881, darab B. B ni adalah B bagi blok ni lah, iaitu 8 meter padu. Sama juga dengan rho ni, rho air 1000, darab G 9881, darab B. B ni kita tak tahu. 2/4 darab D. Sebab kita nak cari ni D ni kan. Kita nak dapatkan D mula-mula sekali, cuma kita tak tahu dekat berapa nilai D ni. So kita ini adalah pengiraan untuk dapatkan nilai D kan. Apabila kita dah kira, barulah kita tahu bahawa D ialah 0.6. Macam inilah bentuk gambar rajah dia. So kita dapati bahawa D ialah 0.76 meter. 0.76 meter. So isi padu untuk D, isi padu yang bawah ni, iaitu isi padu bendali yang tenggelam ni, ataupun isi padu bendali yang teranjak, disebut sebagai isi padu bendali yang teranjak ni, iaitu yang tenggelam ni, iaitu dua ni lebar dia, darab dengan panjang, darab dengan nilai D lah, iaitu 6.08 meter padu. Iaitu isi padu yang dekat sini ialah 6.08 meter padu. Okey. So apabila kita dapat OB ni ialah D bahagi 2. D ni bahagi 2 dapatlah nilai O ke B. B dekat sini. O ke B ni ialah D bahagi 2. So bila awak dapat 0.38 meter. Dan nak dapat BG pula. Macam mana dapat BG? B ke G ni. Macam mana dapat dia? Iaitu MG MB kena tolak dengan OB kena tolak dengan OG, maka awak dapatlah BG, betul tak? OB kena tolak OG tolak dengan nilai ni. Awak tengok satu ni bahagi 2, awak akan dapat separuh kan, sini ke sini, betul tak? Satu ni apabila awak bagi 2, awak akan dapat daripada titik G ke sini lah, G ke sini. So apabila awak kena tolak dengan yang ni, betul tak? Barulah awak dapat BG. Yang ni sama lah dengan ni kan, OG. So kalau awak tolak dengan OB ni, maka awak dapatlah 0.12 meter. Okey, macam dalam contoh
nota lah, nota kuliah. Awak kalau awak nak detail, awak boleh cek yang saya buat pengiraan dalam nota. Okey. Dan seterusnya awak dapatkan momen luas kedua dia, sebab ini formula yang awak kena hafal lah formula ni. MB sama dengan I tolak dengan V. Ini formula lah. Ada tulis sini, ini adalah formula yang kita guna pakai. So, bila awak cari dia, BB kuasa 3 bahagi 12, ni formula momen luas kedua, dapat nilai dia dan awak dapat lagi markah. Ini pun setiap satu step dapat markah. So, MB ialah I bahagi B. So, awak dapat 2 markah kat sini. Satu markah jawapan, satu markah pengiraan. Satu markah jawapan, satu markah pengiraan. Okey, so seterusnya awak dapatkan ketinggian pusat meta. GM ialah MB tolak BG ya. Yang ni sama yang macam saya tunjuk tadi juga. Ni, sorry. Ni ya, GM, awak tengok sini. GM sama dengan MB tolak BG. Kita dapat G dengan M ni ialah MB tolak dengan BG. So dapatlah GM. So apabila GM nilai dia positif, maka jasad ini dikatakan dalam keadaan yang stable, dalam keadaan yang stabil. Kalau soalan tanya, adakah jasad ni stabil ke tak stabil, so awak kena beritahulah bahawa dia adalah stabil. Soalan ni dia tak tanya, dia semua suruh kita kira saja. Tapi misal kata kalau dia tanya, so kita kena beritahulah sama ada dia stabil ataupun dia tak stabil. Okey. Ada apa nak tanya sebelum tu? Ada tak? Senyap je kelas awak ni, sepatut semesta 4 dah dewasa sikit ni. Tunjuk kematangan. Saya tengok semester 3 kat main bertanya soalan. Samalah kelas S1 saya mengajar. Tapi kelas S1 pun sekarang ni pun dah jadi pemalu. Ada lagi tak ni? Senyap ni? Ada tak? Hello? Ada. Ada soalan. Ada lagi baru nak masuk. Okey. So saya nak beritahu awak soalan dalam penilaian alternatif lebih kurang macam ni lah soalan dia. Bentuk soalan lebih kurang macam ni. So make sure awak faham. Kalau awak faham bab ni, awak dah dapat 25 markah. Surah 50 markah jawab 2 soalan. Bahagian A wajib, bahagian B jawab 1 soalan. Okey. Question 2. A wooden block, ni dia bagi dimensi tetapi dia tak bagi kita sama ada dia tinggi ke apa semua. So kalau dia tak bagi, istilah yang kita pakai ialah panjang dan lebar dan tinggi. So yang ni dia anggap sebagai tinggi. Penting ya. Yang lain tak penting sangat, tapi yang ni paling penting. Ketinggian dia tu paling penting. Yang ni kita ambil dia sebagai tinggi. The specific weight for the block ini adalah berat tentu bongkah tu ialah 6.4 kN per meter padu. Tentukan isi padu, air yang teranjak dan pusat keapungan dia. Nilai B dia OB. Dia suruh tentukan nilai OB. Simple ya. Soalan ni just kita kira nilai OB. Dan juga dia suruh kita kira isi padu bendali yang teranjak. Ini adalah isi padu bendali yang teranjak. Okey. Ini adalah prinsip keapungan di mana mengatakan B ni sama dengan F. F ni saja pakai simbol macam ni. Merujuk pada nota ni. Ni F, ni B. So dia sama kan, dia mesti sama. Itu adalah apa yang Archimedes beritahu. F ni formula dia adalah rho V. B ni formula dia rho G B. Rho G B. Sama macam yang saya lukis ni lah. Rho G B. Ni adalah formula bagi B ya. B ke A ke sama je iaitu daya keapungan. Awak kena faham dia adalah daya keapungan. Awak pakailah simbol apa pun tak ada masalah. Buku Mak Saleh banyak dia pakai FB. Force buoyancy. Force buoy. B. Ada pakai B.
ada pakai arc, ada pakai F saja. Sebab F merujuk pada daya keapungan ke daya apa pun awak nak pakai F pun boleh. So dia hanya simbol saja. Yang penting formula dia jangan silap. Iaitu daya keapungan, formula dia ialah rho GV. Yang itu jangan silap. Nanti pakai rho GH pula. Okey, so rho GB. Yang ni pun rho GB lah juga. Cuma sebab dia soalan ni dia bagi awak berat tentu 6.4 kN per meter padu. So rho G sama juga dengan berat tentu. Rho G sama dengan berat tentu. Yang ni kita dah sentuh dia dalam chapter 1 ke chapter 2 macam tu kan. Bukan, chapter 3. Berat tentu sama dengan rho G. Yang ni saya selalu, awak tengok balik nota saya. Nota yang saya buat dalam kuliah ni. Saya dah simplify dah. Rho ni sigma sama dengan rho G. Sigma ni sama juga dengan rho G, tapi disebabkan soalan dia bagi dalam bentuk sigma, jawapan ni, so awak just keluarkan dia 6.4 kilonewton degree. So awak kena darab 1000 baru dah boleh buat pengiraan lah, sebab unit kilonewton ni bukan unit SI. Unit SI ialah unit Newton. Semua pengiraan engineering mesti dalam unit SI. So unit SI dia ialah Newton. Tak sama dengan kilogram, kilogram dengan gram. Unit SI kilogram, bukan gram. So 6400 Newton per meter cube darab dengan dia punya sepadu dia iaitu 3 meter darab 1.25 darab dengan 0.25. So yang ni pula, rho ni adalah rho air 1000. Yang ni rho jasad. Yang ni rho air 1000 darab dengan G 9881, standard lah G 9881 darab dengan VD. Kan, darab dengan VD, ataupun kita boleh guna macam tadi. VD ni ialah 3 darab 1.5 darab dengan D. Darab dengan D boleh juga, ataupun pakai VD boleh juga. So kita dapati bahawa isi padu air yang teranjak ialah 1.835 sebab BD. Kita tak kira lagi D dia berapa. Sebab dia suruh awak kira isi padu air yang teranjak. Tu tak kat sini Determine the volume of displaced. Ini ialah tentukan isi padu yang teranjak. So isi padu air yang teranjak ialah 1.835 meter cube. Untuk dapatkan nilai OB yang ni awak kena leraikan, iaitu isi padu air yang teranjak ni ialah sama dengan 3 darab 1.25 darab dengan D sama dengan 1. So awak boleh dapatlah berapa nilai D. So bila awak masukkan nilai ni ke sini dan awak pindah 3, pindah bawah, yang ni jadi bahagi, inilah jadinya. So nilai D adalah 0.45. So kita lukis balik gambar rajah dia, nilai D adalah 0.45. Apabila nilai D 0.45, kita dah dapatkan titik B ni, iaitu titik tengah dia. Titik tengah dia ialah D bahagi 2 sama dengan OB. Jadi pusat keapungan dia ialah pada 0.225 meter daripada paras air. Di sini ialah 0.225 meter. Ini adalah jawapan akhir dia. Dan soalan ni ialah soalan 6 markah C3. CLO2 C3 6 markah. Sebab tu penting bagi awak. Teknik kita menjawab soalan berkaitan dengan buoyancy, saya nak beritahu awak. Yang pertama sekali ialah awak kena baca soalan, fahamkan soalan, dan awak kena tahu sama ada dimensi yang dibagi ni ialah dimensi bongkah ataupun dimensi blok kayu ni, dan juga awak kena tahu nilai yang dia bagi, apa nilai-nilai yang dia bagi. Dan yang kedua ialah awak kena bermulanya dengan prinsip Archimedes. Semua soalan permulaan dia ialah dengan prinsip Archimedes. Sebab chapter ni ialah chapter tentang Archimedes sebenarnya. Buoyancy ni dia ada banyak lah tentang buoyancy, tapi yang kita belajar ialah buoyancy yang kita pakai Archimedes. Itu awak kena clear. Okey. So bila awak dah keluarkan prinsip Archimedes, dan automatik awak dah boleh jawab lah. BD dia berapa. Dan awak kena tahu juga apa kehendak soalan. Soalan tu nak suruh kira apa. Itu adalah kaedah. Dan awak kirakan satu persatu. Kalau perlu lukis, lukis.
Setengah orang dia dah terror tak lukis lah, dia dah tahu dah apa B sama dengan D bagi 2. Ini bukan formula tapi secara logik je. Sebab B ni kan kita cross level sini. Gambar rajah ni tak ada skala, jadi dia tak apa tepat. Tapi kalau dia tepat dia ialah dia cross ni. Dan kat sini pun dia akan cross ni. So, B ni adalah titik tengah di antara D bahagi dengan 2 lah. Kita dapat. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Okey, ini adalah soalan dia kata pelampung berbentuk kon. Pelampung tu soalan dia kata kon. Dia bukan segitiga, dia kon. Kon ni, bentuk kon adalah macam ni sebenarnya. Kalau tengok gambar rajah dia sebenarnya macam ni kalau 3D. Tetapi kalau dia lukis satu pandangan nampak macam segitiga, dia tengok daripada depan. Nampak seolah-olah dia segitiga, tapi sebenarnya dia bukan segitiga, dia adalah kon. Soalan ni beritahu dia adalah kon. Okey, di mana berat dia ialah jisim dia ialah 20 kg. So nak dapat berat darat dengan 9.81 nampak unit kilogram, darat 9.81, jawapannya dalam unit Newton. Okey, the center of gravity, pusat graviti dianggarkan berada di tengah-tengah sepadu dia dengan jasad. Dan dia suruh kita semak sama ada kon ni, pelampung ni, kon ni dia stable atau dia tak stable. Okey. Kes yang macam ni kita nak check dia stable tak stable ialah kita kena dapatkan nilai GM atau MG. GM lah sebenarnya. Kita dapatkan nilai GM dia. Kalau nilai positif maka dia adalah stable. Kalau nilai negatif maka dia adalah tak stable. Okey. Mula-mula kita kira dulu berat dia ialah 196.2 Newton. Isi padu kon ni ialah isi padu ni. Formula dia 1/3 darat luas, darat tinggi. 1/3 darat luas bulatan, darat dengan tinggi dia. Kita dapatlah berapa isi padu dia. Itu formula dia. Sama ada awak pakai pi G kuasa 2 ataupun awak pakai pi D kuasa 2 bagi 4 sama je. D ni dia punya diameter bulatan. Okey. Kalau dalam contoh ni, dia punya penyelesaian dia darat dengan pi G kuasa 2 ni. Formula dia ni adalah luas bulatan. Di mana jari dia ialah 3/2. Itu dapat 1.5 ni disebabkan diameter dia 3. Saya lebih suka guna formula pi D kuasa 2 bagi 4 ni. Pi D, dapatkan luas dia dulu, pi D. So diameter pakai 3 lah, bukan 1.5. 3 kuasa 2 apa dia? 3 kuasa 2 darat pi bahagi dengan 4. So samalah jawapan dia. Awak akan dapat luas darat dengan tinggi bahagi dengan 3. So itu adalah isi padu kon. So isi padu kon ialah 11.781 meter cube. Okey, seterusnya nak dapatkan nilai D mula-mula sekali step pertama kena dapatkan nilai D guna equasi Archimedes. Awak pakai formula Archimedes dapat markah. Awak pakai Archimedes tu dapat markah. Samalah soalan yang sebelum ni, soalan nombor 1 nombor 2 je pun awak tulis je equasi Archimedes sama ada ni ke, awak akan dapat markah. Ataupun 1 atau 2 markah awak akan dapat. Lepas tu saya suruh awak tulis formula Archimedes. Kalau awak tak nak tulis dalam bentuk macam ni pun awak tulis dalam bentuk ayat pun sama lah juga kan. Macam ni berat jasad sama dengan daya tujah. Sama je. Okey. So F, rho G V, B juga rho G V. Okey, cuma B ni ialah yang tenggelam saja. Okey. Rho dia ialah rho G. Dia bagi kita kat sini 196 darat dengan G 981. Sebenarnya 196.2 ni darat dengan soalan ni dia penyelesaian dia agak salah. Dia bukan salah tau, dia macam dia simplifykan dia daripada awal. Kita kena dapatkan nilai, kalau boleh kita kira satu-satu. Kita dapatkan dulu
dia punya ketumpatan dia. Berapa nilai ketumpatan? Okey. Ketumpatan dia ialah 20 bahagi dengan isi padu. Awak akan dapat ketumpatan 20 bahagi dengan nilai ni, awak dapat ketumpatan. Dia tak kira ni. Patutnya kena kira ketumpatan bongkah dulu. Berapa ketumpatan dia? So berapa ketumpatan dia ialah 20 ni kilogram bagi isi padu. Sebab tu ketumpatan unit dia ialah kilogram per meter padu. So bahagi dengan isi padu dia, awak akan dapat berapa ketumpatan dia. Dia tak kira sini. So awak kena hati-hati juga. Awak tengok lecturer pun kadang-kadang salah kira. Kadang-kadang tu biasalah kan. Bila waktu kita mengajar baru kita nampak salah punya. So dapatkan ketumpatan dia iaitu ketumpatan sama juga dengan jisim bahagi dengan isi padu kan. Formula ketumpatan jisim bahagi isi padu. So 20 bahagi dengan isi padu dia yang kita kira tu ialah 11.781. So ketumpatan dia ialah 1.69. 1.69. Barulah awak darat dengan pecutan graviti 9.81. So awak dapat 16.65 patutnya lah. Tapi jawapan dia ni salah. Okey. Baru dapat dengan darat dengan pecutan graviti. Ataupun pecutan graviti ni awak boleh abaikan. Awak boleh potong ni. Potong. Cuma rho ni tak boleh potong. Sebab ni adalah rho bagi bongkah. Yang ni rho bagi air. Tak sama. Yang ni bagi air, yang ni bongkah. Sebab daya tujuh bongkah sama dengan berat bendalih yang disasarkan. So yang ni bendalih, air lah. Kalau benda, sebab ini kis air. Kalau minyak lah kan. Tak semestinya 1000. Dia bergantung pada soalan tu apa. Air ke, minyak ke. Standard air lah kan yang kita pakai. So, apabila awak dah kira, A darat 5 ni apa? A ni ialah luas. Luas darat dengan ketinggian. Itu sama juga luas darat dengan D. D ni ialah kis yang ni. Ketinggian yang ni. Bagi dengan 3. Kan? Volume bagi dengan 3. Tetapi boleh pakai yang ni direct pun boleh. Ya? Cuma yang ni kita tak boleh pakai sebab kita tak tahu apa nilai D. So contoh ni salah lah kat sini ya. Contoh ni salah. Saya ambil balik. Okey. Contoh ni salah. Rho ni bukan ni ya. Kita tak boleh ambil ni. Yang ni pun kita tak boleh ambil macam ni. Kan? Ni pun salah ni. So yang betul dia macam mana? Yang betul dia ialah rho ni awak kena kira lah. Berapa nilai rho dia. Rho dia ialah 20 bagi dengan padu dia ialah 11.781 kan. Dan dia akan darab dengan padu. Padu dia ialah 11.781. Okay. Dan ada satu lagi saya lupa. Darab dengan dia perlu darab dengan pecutan graviti 9.8
1. Okey. Sebelah sini pula row yang pakai ialah row air 1000 darab dengan 9.81 dan dia darab dengan sama yang tu, cuma kita nak dapatkan nilai B ataupun kita boleh pakai B. Fikir satu lah, lebih selamat kan kita pakai fikir satu. Okey. So daripada sini apa yang kita dapat simplifykan dia ialah kita sebenarnya boleh potong dia, banyak yang kita boleh potong kat sini. Iaitu yang ni kita boleh potong sebenarnya. Yang ni pun kita boleh potong kat sini. So kita dapat nilai BD dia dulu. Kita dapat nilai BD dia. BD dia ialah 20 bahagi dengan 1000. Kalau kita faham konsep benda ni senang je sebenarnya. Bahagi dengan 1000. Kita akan dapat 0.02. 0.02. Okey. 0.02 meter padu. Dan samalah macam yang ni. Macam mana kita nak dapat nilai D ni? Ialah yang tadilah. Maknanya objek yang tenggelam tadi. Benda ni lah juga. Kita pakai 1/3 ni juga. Cuma yang ni awak tengok 1.5 dan dia beza dia ialah darab dengan tinggi ni je. Jadi dia darab dengan D. Maka kita dapatlah nilai D dia. Bisa kata nak nilai D dia 0.1 meter juga. Tapi tak samalah sebab apa ni dia salah kiraan dia, tapi tak apalah. Sebab tak nak buang masa, dah masa tinggal setengah jam ni. So kita ambil lah, bisa kata betul lah 0.1 meter. So kita nak kira gabungan dia sama 0.OB dibagi 2. So kita dapat 0.05. Center of gravity OG H bahagi 2. So 5 ni tinggian dia ni 5 bahagi dengan 2, kita dapat 2.5 meter. Dia sebenarnya center of gravity kalau cone dia tak jadi H bahagi 2. Ini pun salah juga. Dia sebenarnya center of gravity cone ni dia macam ni ya. Saya nak beritahu awak. Salah jawapan ni. Tak perasan. Okey. Dia tak sama, dia tak boleh 5 bahagi 2 tau. Dia tak boleh 5 bahagi 2. Sebab awak kena faham. Kalau kes segitiga, contoh dia kes segitiga yang macam ni ke, ataupun kes yang macam ni ke, kes, bisa kata kes yang macam ni dia titik tengah dia berada di sinilah, dia akan berada di tengah-tengah ni. Okey, saya kata dia berada di tengah-tengah ni. Dan di mana di tengah-tengah ni ialah 1/2 lah. 1/2 dan di sebelah sini pun 1/2. Barulah kita katakan dia berada di tengah-tengah. Ini ialah, tapi kita nak tahu di tengah-tengah mana sini. Dia macam awak cari nilai HS juga kan. HS titik sentroid. Kan. Sama lebih kurang macam kita cari titik sentroid. Yang mana dia punya sini 1/3, yang atas ni 2/3. Kan. Ini adalah 1/3, bukan. Ini adalah 2/3 dan dekat sini ialah 1/3. Ini sebenarnya. So maknanya kalau kes macam ni, kita tak boleh kata bahagi 2. Sebabnya kes yang macam ni pun sama, iaitu dia sebenarnya ialah dia berada di sini lebih kurang. Titik tengah dia lebih kurang berada di sini. Dia tak boleh kata bahagi 2. Dan titik dia ialah
sebenarnya 1/3. 1/3 yang dekat ni ialah 2/3. Kecuali kalau kes yang macam ni. Kes yang macam ni, ni saya ajar awak dulu kan. Kalau kes yang macam ni lain. Kes yang macam ni ialah dia berada, titik tengah dia berada lebih kurang di titik G dia ni titik G dia berada lebih kurang kat sini. So dia berada di sini, ni adalah 1/3 daripada keseluruhan dia, dan sini adalah 2/3. Okay, kalau objek macam ni. So kalau objek macam ni, dia 1/3 ni dekat dengan dia punya ni, sudut 90 darjah ni. So kat sini 1/3. Okay, kat sini adalah 2/3. So kalau dalam soalan ni dia pakai ni OG ni ialah H bagi 2, salah lah sebenarnya. OG ni ialah H bagi 3 sepatutnya. So ni adalah, yang ni pun salah juga. So contoh ni soalan contoh yang salah, saya bincang lah, banyak sangat salah. So kita pergi pada soalan yang keempat. Yang ketiga ni tak bincang, banyak salah ni, saya jumpa 2 kesilapan yang dia buat. So kita tak payah bincang lah, nanti akan mengelirukan kita lagi. Okey, seterusnya rectangular block dengan dimensi dia ialah 15 meter tinggi, 8 meter lebar, 4.5 meter. Panjang dia, panjang, darat lebar, darat tinggi ya. 4.5 meter tinggi ni sebenarnya height. Okey. Di mana dia tenggelam lebih kurang 3.5 meter. Nilai D dia ni ialah 3.5 meter. Yang ni kita tak payah cari D sebab dia dah bagi nilai D. Jadi 3.5 meter. Tentukan berat blok ni, berat bongkah, dan kita tentukan sama ada blok ni dia stabil atau tak stabil, dan kecepatan air laut diberi 1025 meter. Okey. Mula-mula sekali kita cari berapa daya berat air yang disasarkan. Rho disebabkan tumpatan air laut 1025, kita pakai 1000 lah. Pakai 1025 air laut. Darat dengan G 981, darat dengan BD ni ialah panjang, darat lebar, darat dengan kedalaman 3.5. Kita pakai 4.5. Kita bagi 3.5 sebab dia dah bagi nilai D dia ialah 3.5. So kita dapat berapa nilai dia. Dan kita cari weight of the block ni dia. Berat objek sama dengan berat sifat bendala yang disesatkan, betul tak? So bila samalah jawapan dia. Seterusnya center of gravity OG 4.5 bahagi dengan 2 sebab jumlah keseluruhan dia ialah 4.5 bahagi dengan 2. Center of biopsy pula OB ni ialah 0 ni 3.5 bahagi dengan 2, so dapat 1.5, dan BG ialah OG tolak OB 2.25 meter tolak 1.75, so kita dapat 0.5 meter. Dan seterusnya kita dapatkan MB. MB ni awak tengok 15 markah kat sini. MB ni ialah momen luas kedua bahagi dengan isi padu air yang teranjak. Ini ya. Isi padu air yang teranjak. Yang ni 15 dan 8 dan 35 dapatlah 420. Dan nilai ni bagi 12, so bagi dengan isi padu air teranjak dapatlah 15 meter. So MB tolak dengan BG, nilai dia positif 14.5 meter, maka dia adalah stabil. So soalan ni kira berapa isi padu air yang teranjak dan juga berapa berat isi padu air yang teranjak, dan dia suruh juga kira berapa sama ada objek ni stabil atau tak stabil bergantung pada nilai GM awak ni, iaitu kedalaman pusat meter. Kalau nilai dia positif, maka dia adalah stabil. Okey.
Masa pun tinggal 20 minit lagi. Dan contoh soalan yang kelima. Ada 6 soalan. Okey, sebelum tu ada apa-apa nak tanya? Tak ada nak tanya? Tak ada je lagi awak memanjang. Kelas saya ni sepatutnya, satu kelas saya ada 28 orang. Sepatutnya 56 orang. Tapi dalamnya ada berapa orang je? Sepatutnya ada 56 orang. Dan ini ada 30 orang. Itu tak campur kelas cik Wan. Kelas cik Wan saya tak tahu ada dalam ni. Okey. Sebenarnya kita pergi pada soalan yang kelima. Awak baca dulu lah. 50 cm itu adalah panjang, 30 cm itu lebar dan 10 cm itu adalah tinggi. Ini adalah kes dia tak beritahu yang mana panjang, yang mana lebar, yang mana tinggi. So awak mesti kena set dalam otak awak. Yang mula-mula ni adalah panjang, yang kedua lebar dan yang ni adalah tinggi. Itu yang awak belajar di sekolah tu kan. Panjang dan lebar dan tinggi itu adalah formula bagi isi padu. Itu yang awak belajar sama di sekolah ni. Samalah. Masuk universiti pun itulah yang diimplement. Okey, dan juga dia tenggelam 20%. 20% saja yang terapung tenggelam pula. Di mana 80% lagi adalah tenggelam. 20% yang terapung di permukaan air. Okey, tentukan jisim bongkah kayu ni, ketempatan bongkah kayu dan ketinggian bongkah kayu tersebut. Okey. So dekat sini kita nak tahu, nak tentukan dia punya ketumpat, dia punya isi padu dia. Isi padu dia air yang teranjak. Kita nak tahu berapa dia punya berat bongkah ni. Kita kena tahu berapa isi padu air yang teranjak ni. Sebab sama kan, Archimedes kata berat bongkah tu sama dengan isi padu air yang teranjak. Iaitu nilai F dia sama dengan nilai A ataupun sama F sama dengan B. F ni ialah berat bongkah, berat objek. Berat objek sama dengan isi padu air teranjak sama ataupun sama dengan daya tujah. Samalah, isi padu air teranjak ni adalah sama juga dengan daya tujah. Kan? Kalau awak tengok nota yang saya lukis gambar rajah kapal, dimensi kapal, kenapa kapal, bentuk kapal tu mesti macam tu, sebab untuk menghasilkan daya tujah yang tinggi. Kan? Lagi awak tengok jadi lagi tinggi daya tujah menyebabkan kapal tu boleh muat dengan muatan yang lebih besar. Kontena lagi banyak boleh isi dalam kapal tu, bergantung kepada reka bentuk kapal. Yang ni tak ada dalam silibus tapi saya beritahu awak masa dalam kuliah dulu. Okey. So awak tengok sini 80/100. Maknanya 80% dia. Darab dengan isi padu keseluruhan. Isi padu keseluruhan sebab dia tenggelam 80%, dia terapung 20%. So 80% darab dengan isi padu keseluruhan, dapatlah isi padu air yang teranjak. Isi padu air yang teranjak ialah 0.12 meter padu. Dan nak dapat berapa nilai jisim bongkah tersebut, maka awak perlu darab isi padu. Mass ni 1000. 1000. Kenapa awak pakai 1000? 1000 ni isi padu 1000 ni isi padu kilogram per meter padu. Per meter padu, yang ni meter padu. So meter padu darab meter padu, jawapan dia dalam bentuk kilogram. So isi padu dia ialah 12 kilogram. Okey. Soalan ni pun sebenarnya dia agak tak tepat. Awak jangan keliru. Kalau dalam final ataupun penilaian alternatif, kalau soalan dulu diberi, dia sebenarnya soalan ni kadang-kadang kita nampak macam betul. Tapi apabila kita study balik
kadang-kadang soalan tu dia ada silap. Banyak juga soalan final yang silap sebenarnya. Dan awak jangan risau. Kalau soalan tu silap, sebab soalan ni saya tak terlibat semua. Kan? Saya tak terlibat semua soalan ni. Ada ramai juga penggubar. Jadi saya pun tak perasan. Tapi misal kata berlaku kes di mana berlaku, okey, di mana soalan silap, awak jangan risau, awak jawab je. Dan saya akan bagi markah. Jangan risau, saya akan bagi markah bonus kalau soalan silap. Tapi saya rasa soalan ni tak silap. Kan, sebab saya pun tak semak semua soalan. Okey, kat sini kat mana silapan soalan? Kalau awak beritahu saya. Siapa beritahu saya bagi markah bonus untuk test tu. Ada tak? Markah bonus saya bagi test tu. Saya bagi markah bonus test tu 50 markah bonus. Siapa yang jawab? Kat mana silap dia? Pasal ni tunjuk gambar ni je. Lepas tu tunjuk gambar ramai-ramai. Ada tak beritahu saya? Ni dia soalan ni. Kat mana silap dia? Tak ada. Okey, saya beritahu awak. Soalan dia ni, dia tak bagi berapa ketumpatan bongkah kain wooden block. Dia tak bagi kita berapa ketumpatan wooden block. Dia ambil ketumpatan, ni adalah ketumpatan air. Sepatutnya kalau kita nak tahu berapa jisim bongkah kayu, kita tak boleh ambil ketumpatan air, kena ambil ketumpatan bongkah kayu. Darab dengan isi padu air yang teranjak, kita dapatlah berapa berat bongkah tadi. Kecuali soalan ni dia beritahu kita ketumpatan air adalah sama dengan ketumpatan wooden block. Jadi kita boleh terima lah sebab dia dah beritahu. Maknanya ketumpatan yang sama. Tetapi dia tak beritahu kita dalam soalan ni. Bermakna soalan ni dia tak cukup sifat dia. So kalau berlakulah kes macam ni, awak pakailah 1000. Tak ada masalah. Takkan awak nak pandai-pandai pula dengan 50. Awak kata wooden block ni mungkin kan. Kalau dia nilai dia lagi besar daripada ketumpatan air, kan dia tenggelam pula. Ni terapung biasa lebih kecil ketumpatan dia, kata mungkin 900 kot. 900 kan, mana mandai. Boleh juga kalau nak mana mandai awak tulis ketumpatan, tapi kena tulislah ketumpatan bongkah ialah 900 ataupun dia diandaikan ketumpatan bongkah 900. Yang tu masih bagi full mark lah. Dia student tu dia memang dia cerdik lah, dia faham. So kalau kes yang macam ni, awak jangan risau, saya akan bagi markah bonus. Sebab dia tak bagi awak, sebab pakai 1000, tak ada masalah lah kan. Ataupun bila yang akhir ni, kalau ada student ni kadang-kadang, saya nak beritahu dia, apabila dia, saya kata pada student, sebelum ni lah, saya kata, kalau soalan salah, awak jangan risau, awak jawab soalan yang salah, saya akan bagi full mark, beri markah. Saya beritahu, pernah ada. Sebab pernah berlaku kejadian soalan tu salah, student semua jawab. Soalan tu salah. Kan? Bila lepas final, saya bincang dengan lecturer yang mengajar, Cik Wan masa tu. Dengan Cik Wan yang mengajar. Saya bincang dengan Cik Wan, kata, oh itulah soalan salah. Memang kita bagi full mark pada semua student yang jawab. Lepas kejadian tu, pelajar yang semester-semester yang berikutnya, lepasnya final, dia jumpa saya, Cik, soalan ni salah. Sebenarnya soalan tak salah. Student tu tak faham, tapi dia kata soalan salah. Kan? So awak tak boleh nak define lah soalan salah ke soalan tak salah. Yang boleh define soalan salah tak salah tu lecturer yang boleh tentukan soalan tu salah ke tak salah. Kalau soalan salah jangan risau, akan bonus untuk awak. Tapi penilaian aktiviti ni tak ada masalah. Awak dapat soalan, boleh tanyalah saya. Macam soalan dalam apa itu ujian, saya betulkan balik soalan walaupun dah bagi pada pelajar, tapi saya betulkan balik sebab soalan tu salah. Okey. So kes ni pakai 1000 tak ada masalah. Kita pakai seolah-olah macam samalah kan. Apa kes, apa yang berlaku kalau
ketempatan air dengan ketempatan kayu ni sama. Saya nak cerita kat awak kan. Kenapa minyak tu berada di atas air? Saya kata dalam lapisan, air dengan minyak akan berada di atas, betul tak? Minyak akan berada di atas. Kalau air ni ada dua lapisan, kenapa minyak berada di atas? Kenapa air berada di bawah? Sebab air ni dia lebih berat. Kan? Sebab ketempatan dia lebih besar 1000. Sebab tu ketempatan air, anggap tu ketempatan nilai dia adalah 1000. Tapi dia berada di bawah 1000 kg per liter padu. Minyak standard lebih kurang dalam 800, ada 700 bergantung pada jenis minyak. Tapi lebih kurang dalam 800, 700 ke 850 ke kan. So minyak lebih kurang dalam, saya ambil 800 lah kan. 800 kg per meter padu. So sebab tu minyak dia berada di atas sebab dia lebih ringan. Kalau dalam 1 meter padu tu, awak isi minyak saiz yang sama kan, bisa kata dalam satu kotak dia ni 1 meter, darat 1 meter dan darat 1 meter juga. Saya nak cerita lah apa itu ketempatan, apa yang dimaksudkan dengan ketempatan. Misalkan kata kotak ni bentuk dia macam ni kurang 1 meter, darat 1 meter, odor sikit tak apa. Darat 1 meter, bisa katalah kan, dimensi 1 meter. Kalau awak isi minyak, awak pergi timbang, dapat 800 kg. Itu masuk isi padu. Kalau air ni, kotak yang sama, awak isi dengan air, awak pergi timbang dapat 1000. Air ni lebih berat daripada minyak. Sebab tu air berada di bawah. Minyak berada di atas sebab dia lebih berat. Kalau merkuri 13,600 berada di bawah lah. Sebab tu merkuri dia tak terapung-apung di atas air. Dia berada di bawah dasar. Sebab dia lagi berat, dia 13,600. Kapal kan, sebab tu kapal, kita material dia kayu. Sebab kayu ni, dia lebih ringan. Dari segi sepadu ketempatan dia, lebih ringan. Jenis-jenis kayu lah, kalau kayu yang berat-berat lah kan. Kalau kayu yang berat, ada juga kayu yang berat kan. Kayu yang berat tu lebih daripada 1000, maka dia akan tenggelam. Sebab tu kita tak boleh bina kapal pakai besi. Besi lebih berat, lebih tumpat. Sebab tu kapal ni, dia tak boleh pakai besi. Kapal ni, tapi boleh lah atas ni boleh buat daripada besi dan sebagainya. Aluminium. Tetapi kapal ni sendiri tak boleh daripada besi. Sebab dia lebih berat dan dia akan tenggelam. Tapi Tuhan ni, saya nak cerita, dia cipta air laut ni lebih tumpat daripada air biasa 1000. Air laut ni lebih kurang dalam 1100, 1000 ke 1100. Dia lebih berat dan dia boleh menyebabkan lebih banyaklah muatan diisi dalam kapal. Disebabkan ialah ketempatan air laut. Sebab tu ada kebaikan dia juga. Tuhan ciptakan air ni masing dan air laut ni masing. Bukan hanya kerana semata-mata nak air tu masing boleh cipta garam daripada air laut, tapi salah satunya disebabkan oleh sebagai ejen pengangkutan di laut. Menyebabkan Tuhan cipta air laut tu dia lebih tumpat berbanding air biasa supaya muatan dia lebih banyak boleh diisi. Kan? So kalau air laut dengan air biasa, air laut ni akan berada di bawah lah. Okay. So itu dia punya kebaikan dia lah. Saja nak kongsi pada awak apa kebaikan air laut ni. Okay. So kat sini tak apalah, kita ambil 1000 darab dengan isi padu, so kita dapat 12 kg. Dan kita kira density dia. Baru kita nak kira density ni ialah density untuk mass. Dia sebenarnya tak apa tepat di soalan ni kalau awak tengok. Dia sebenarnya kita tak boleh dah buat dia kira macam ni. Sepatutnya kita kena bagilah mass ni berapa kan. Kita tak bagi kan kat sini mass. Kita kira, lepas tu kita masuk density. Sepatutnya kita bagi mass, kita kira density kan.
Okey, tak apa. So anggap dia 1000 je lah. So bila kita dapatkan, so kita dapat ketepatan dia ialah 800. Okey. So OB sama dengan 0.8 darab dengan 0.1 bagi dengan 2. Okey, apa benda ni 0.8 dan 0.1 bagi 2 ni? OB ni adalah yang tenggelam. Yang tenggelam adalah 80% daripada ketinggian asal. Ni ketinggian asal 0.1. Ya, 0.1 ni 10 cm sama dengan 0.1 meter. Kita tak boleh pakai 10 cm, kita pakai 0.1 meter. Dan kita convert bagi 1000 dan darab dengan 80% bagi dengan 2 dapatlah OB. Macam dalam gambar rajah tadilah, OB ialah 0.04 meter. OG ni ialah tinggi keseluruhan bagi dengan 2 dapatlah 0.05 dan seluruhnya OG tolak OB sama dengan 0.05 tolak 0.04 dapatlah 0.1 meter. Okey, seluruhnya MB formula dia yang ni BD 12, MBD 0.012 dan yang ni awak perlu berdasarkan formula lah. BD kuasa 3 bagi 12 formula momen luas kedua untuk kes segi 4. Dan bila bagi dengan isi padu air yang teranjak, so awak dapatlah nilai MB dia ialah 0.094 dan seterusnya formula MG sama dengan MB tolak BG iaitu 0.094 tolak 0.01, so maka awak dapatlah 0.084. Okey. So inilah. So jawapan dia adalah stable juga sebab nilai dia adalah positif. Kalau tolak nilai negatif maka dia tak stable lah. Kes ni adalah kes yang stable. Kalau tengok pada soalan skema yang asal, kat sini pun salah juga. Dia 0.1 bahagi 2, dia buat skema yang asal. Ini saya dah betulkan. Yang ni saya tak pasang. Untuk betulkan juga sini ya. Okey. So, contoh ada 2 minit lagi. Contoh ni tak sempat nak dibincangkan. Soalan final ini adalah soalan C3, CLO2, soalan yang agak lebih susah. C3 ni rasanya soalan yang agak lebih susah. Walaupun pengiraan dia agak lebih simple, pengiraan dia, tapi sebenarnya dia agak lebih susah. Dan saya tak sempat nak bincangkan soalan ni, so saya akan bagi kepada awak. Okey. Dan kalau ada apa-apa boleh tanya saya. Kalau ada soalan final yang awak tak boleh jawab, awak boleh tanya saya dan kita boleh buat macam kelas jugalah. Dan kita boleh invite kawan-kawan yang lain untuk dengar. Dan make sure ada beberapa soalan lah. Tak naklah cuma satu soalan je. Awak tanya saya satu soalan, 15 minit habis dah end live dah. Tak guna macam tu kan. Tanya beberapa soalan ataupun ada kawan-kawan yang lain juga nak tanya saya, kita boleh buat kelas, tak ada masalah. Itu yang selalu saya sebut lah. Kalau awak ada nak tanya soalan, kumpulkan soalan, 4-5 soalan. 4 soalan pun dah okey dah kan. Dalam masa 1 jam kita jawab dan kita akan bincang bersama soalan. Kan? Itulah. Kalau awak berminat, tak minat pun tak apa. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita mengakhiri kelas kita? Ada apa-apa? Tak ada.